untuk anda. Assalamualaikum, salam siaran, salam Malaysia Madani. Bertemu kita dalam program Nota Rohani bersama saya Nazira Noran. Seperti yang kita janjikan, hari ini kita sebenarnya nak bersama-sama dengan wakil dari Yayasan Amal Malaysia untuk bercakap tentang misi Ramadan, iaitu menyantuni Afghanistan yang terpinggir. Jadi kita ingin bersama-sama dengan mereka melalui talian Zoom ketika ini, iaitu Ustaz Haji Zulkifli Baharom yang merupakan Naib Presiden Yayasan Amal Malaysia YAM dan juga Ketua Misi YAM ke Afghanistan 2023, serta bersama dengan Said Azwan Said Ali yang merupakan wartawan dan juga aktivis kemanusiaan. Assalamualaikum kedua-duanya, apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Kita nak mulakan dengan Ustaz ataupun Tuan Haji Zulkifli dulu ya, untuk kita memulakan Nota Rohani pada waktu ini. Kita nak tahu apa khabarnya Afghanistan sekarang ini, dan kita nak tahu katanya tim Yayasan Amal Malaysia nak ke sana sempena Ramadan kali ini. Mungkin kita nak tahu bila nak ke sana, apakah tujuannya dan kenapa agaknya memilih Afghanistan. Silakan Ustaz ataupun Haji Zul. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya terima kasih pada Bernama Radio kerana sudi memberi ruang kepada kami Yayasan Amal Malaysia untuk sama-sama berkongsi, mungkin saya boleh kata berkongsi keperitan, penderitaan sahabat-sahabat Islam di Afghanistan. Baik, Afghanistan sekarang baru saja melepasi musim sejuk. Sekolah-sekolah sudah mula dibuka dan kami tim Yayasan Amal Malaysia akan ke sana pada 19 hari bulan Mac ni, lagi 2 hari akan berangkat ke Kabul dan tim bersama 3 orang lah, termasuk dengan Said Azwan sendiri. Dan program kita kali ini lebih kepada untuk membantu program iftar atau membekal food package makanan untuk membantu umat Islam di sana. Tahun lepas saya sudah di sana juga di dalam masa bulan puasa di awal Ramadan. Jadi kita lihat sangat lepas sahaja pihak tentera Amerika keluar daripada Afghanistan pada tahun 2021 Ogos tu. Jadi ditinggalkan rakyat Afghanistan serba kekurangan. Jadi kita ambil kesempatan kali ini insya-Allah untuk membantu mereka dan memastikan mereka mendapat makanan yang mencukupi sama ada waktu bersahur dan juga waktu berbuka. Itu target kita. Jadi kasihan sekali untuk kita tengok anak-anak di sana, yang kebanyakannya anak-anak para syuhada dan juga balu-balu anak yatim, balu-balu para syuhada dan juga orang kata veteran perang. Veteran perang ni adalah tentera yang dulu melawan tentera Soviet. 40 tahun mereka dijajah, 40 tahun mereka ditakluk oleh tentera Soviet, 20 tahun tentera Amerika, 20 tahun. Sekarang ni baru merasai kemerdekaan sendiri, Masya Allah. Yang tinggalkan di sana kebanyakannya banyak yang cacat masa-masa perang di sana. Jadi itulah kita ambil kesempatan sama Malaysia untuk turun membantu sahabat-sahabat kita di Afghanistan. Okey, Ustaz rasa terpanggil untuk memilih Afghanistan kan, sebab kita tahu banyak lagi sebenarnya negara lain juga susah, lagi-lagi bulan Ramadan ni, dan ada benda ataupun ada sesuatu istimewa ke menyebabkan Yayasan Amal Malaysia kali ini memilih untuk pergi ke Afghanistan, Ustaz? Okey, kita tengok gempa di Turki. Memang satu dunia boleh kata Tuhan membantu masa gempa di Turki. Tapi di Afghanistan ni agak kurang publicity ataupun mungkin disekat daripada berita mereka keluar.
Jadi tak ada berita-berita antarabangsa memaparkan kesulitan mereka. Yang saya dengar pun bantuan yang besar yang datang kepada rakyat di Afghanistan ni cuma daripada Qatar dan daripada Malaysia saja. Jadi mereka terlalu ke belakang dalam mengharapkan bantuan ini. Sebab itulah kita tak boleh lepaskan, maksud saya, bantuan kepada rakyat di Afghanistan ni. Memang kalau nak bantu semua kita tak mampu. Tapi mampu sekadar yang kita mampu, insya-Allah. Jadi untuk membantu tu, itulah kita terpaksa kena turun. Dan adakan pembangunan insya-Allah. Okey, insya-Allah. Itu dia Haji Zulkifli Baharom, tetamu Zoom kita kali ini, yang merupakan Naib Presiden Yayasan Aman Malaysia dan juga Ketua Misi untuk ke Afghanistan 2023. Baik, kita juga bersama dengan Syed Azwan Syed Ali, aktivis kemanusiaan dan tidak asing lagi yang selalu mewakili NGO-NGO juga. Jadi hari ini Syed, kita tahu bila situasi di Kabul ini, mungkin ramai juga rakyat Malaysia dah lama tak dengar cerita tentang Afghanistan, kecuali isu hak wanita dan sebagainya. Apa yang Syed ingin sampaikan untuk Nota Rohani kali ini, Syed? Okay. Terima kasih banyak Ji. Terima kasih kepada Radio Bernama atas ruang untuk misi Yayasan Amal ke Afghanistan kali ini. Pertama sekali, saya rasa umum maklum, berita Afghanistan ni dia menjadi perhatian rakyat Malaysia lebih kurang 18 bulan yang lalu, iaitu apabila Taliban mengambil alih pemerintahan di Afghanistan selepas 20 tahun kerajaan di sana diterajui disokong oleh kuasa barat. Okey. Dan sejak dari tempoh tu, satu-satunya perkara yang kita dengar yang banyak keluar di media antarabangsa hanyalah mengenai isu penindasan ke atas wanita. Itu saya rasa Ji pun maklum tu. Boleh kata itu saja berita yang keluar. Dan sekali-sekala adalah keluar cerita pasal kesusahan. Tapi banyak yang tak tahu. Ada 3 perkara utama yang paling penting tentang Afghanistan ni. Pertama, yang saya tak perlu ulas lah. Pertama, sekatan ekonomi tu masih ada. Kalau kita macam kelompok kemanusiaan nak pergi ke sana, kita tak boleh keluarkan duit melalui ATM, finance banking apa semua, masih tak boleh. Dan kalau di sana masih ada lagi had keuangan, pengeluaran keuangan setiap minggu. Kalau tak silap saya $200. Kalau untuk pengeluaran untuk NGO tempatan pula, dia ada persentage daripada jumlah simpanan yang ada. So itu pertama. Yang kedua, daripada sekatan ekonomi tadi, dia membawa kepada masalah-masalah lain. Sebagai contoh, masalah penurunan mata wang Afghani itu sendiri. Dia panggil Afghan rupi, duit Afghani. Ya, lepas tu yang kedua, dia bawa kepada masalah peningkatan harga minyak dunia, peningkatan harga barang. Saya bagi contoh Ji, kat sana 10 liter minyak sayur dulu harga dia 900,000 Afghani, lebih kurang dalam 10 liter dalam RM40, lagi mahal daripada tempat kita. Dan sekarang selepas tahun lepas itu harga dia dalam 900 ke 1000 Afghani, dalam RM40. Sekarang 10 liter minyak 2000 Afghani, 2 kali ganda. Dan dalam masa ketika barang meningkat 2 kali ganda, ramai rakyat Afghanistan, kalau ikut statistik 24 juta daripada 39-40 juta keseluruhan warga Afghanistan tu memang memerlukan bantuan kemanusiaan. Dan mereka ni banyak yang hilang kerja sebab ekonomi tadi. Dalam masa yang sama, belum lagi dilihat soal isu-isu semasa pasal wanita tak boleh bekerja. Sebab ada juga wanita yang menjadi the sole breadwinner ataupun satu-satunya punca kewangan bagi rumah tangga tu yang tak boleh bekerja. Ada sekatan kat situ. Oleh kerana masalah itu menyebabkan keluarga tu lagi teruk. Itu yang kedua. Yang pertama lah, daripada segi ekonomi, sekatan ekonomi. Yang kedua adalah soal Islamofobik. Islamofobik ni apabila kita tengok dengar pasal Afghanistan je, semua benda negatif. Semua teruk. Peganas, Taliban, seksa, tindas apa semua sekali. Yang ni menyebabkan pergi kepada perkara ketiga. Perkara ketiga adalah tidak ada satu pun daripada 196 negara di bawah PBB, termasuk Malaysia dan negara-negara lain, termasuk 50 lebih negara Islam di bawah OIC yang mengiktiraf Afghanistan. Jadi bagaimana kita nak melihat sebuah negara itu boleh bangkit semula, walaupun dengan keadaan demografi, dengan latar belakang politik dia yang sebegitu, soal
terorisme dan apa benda tu, itu soal kedua. Tapi rakyat dia untuk hidup 40 juta orang ni, macam mana kalau negara tu tak ada iktiraf? Ibaratnya laut yang luas, sebuah pulau yang duduk seorang-seorang. Macam mana pulau tu nak survive kalau tidak ada benda masuk, benda keluar? Kami sebagai contoh NGO kerja ni kan, daripada sudut kewangan, dia ada sekatan kat situ. Yang ni menyebabkan kenapa benda tu makin teruk. Pandangan saya je, sepatutnya kita tak boleh gunakan cara yang sama untuk menekan kerajaan Emiriah Islam Afghanistan untuk mereka itu berubah. Dia kena guna diplomasi dan cara lain yang lebih ni. Dan dalam konteks sebagai wartawan dan juga aktivis kemanusiaan, bantuan kemanusiaan boleh dihantar, tetapi dia akan jadi lebih meriah, lebih baik, lebih berkesan, lebih berimpak kalau pengiktirafan tu ada. Dan negara-negara kecil, negara-negara ni tidak menunjuk barat. Itu pandangan saya. Itu keadaannya. Itulah. Dan tentunya perkara yang ketiga, akses wanita, dia ada benar dan tak benar. Mungkin kita boleh ulas lepas ni lah. Dan kerana itu saya bersama-sama, terima kasih Yayasan Amal untuk bersama-sama sebagai sukarelawan media untuk misi kali ini bersama dengan Haji Zulkifli Bahru sebagai team leader. Ada 3 orang kita akan pergi ke sana, dan saya difahamkan ini sebenarnya adalah misi keempat sejak pertukaran kerajaan untuk Yayasan Amal sendiri. Saya sendiri ini kali ketiga ke sana semenjak pertukaran kerajaan. Setakat tu je. Okey, itu dia antara cerita benar ya daripada wartawan aktivis kemanusiaan. Bekas wartawan bernama betul. Okey, bekas wartawan. Jadi saya Azwan bekas wartawan bernama sekarang. Saya Azwan telah berkongsi tadi, wanita tak boleh bekerja, ATM kita tak boleh nak guna, dan harga minyak pun RM80 kan, dah jadi double. Jadi pasti membuatkan keadaan itu semakin sukar di sana. Kita boleh bayangkan kalau kita letak diri kita sekejap sana pun rasanya dah tak termampu. Okey, Syed nak tanya lagi ni, apa yang nak dicapai dalam kempen Ramadan kali ini, iaitu misi Ramadan menyantuni Afghanistan yang terpinggir. Kenapa Afghanistan yang jadi pilihan, bukan negara-negara Islam yang lain? Kenapa kali ini Afghanistan dari sudut pandang sebagai seorang wartawan, Syed? Okey, saya ulas sikit je on pandangan sudut wartawan. Sudut kemanusiaan apa yang dicapai kita bagi pada Haji Zul. Okey, daripada sudut kewartawanan, daripada sudut media, pertama sekali seperti mana Haji Zul cakap tadi, tumpuan ataupun highlight dunia kepada Afghanistan adalah sikit. Kenapa? Satu, prejudis kepada kerajaan semasa di sana. Yang kedua, mengikut telunjuk barat. Yang ketiga, kita terlalu dibebankan dengan banyak isu-isu kemanusiaan di negara-negara Islam. Dan negara-negara Islam ni banyak berurusan. Kita ada Palestin, Afghanistan, Yaman, Syria, Rohingya, Uyghur, di negara-negara Afrika, kemiskinan, semua benda ni semua di negara Islam. Dan semua yang bergolak, semua yang masalah ni negara Islam. Jadi saya kira apa yang dibuat oleh Yayasan Amal dalam memilih Afghanistan ni, Yayasan Amal antara beberapa sahaja yang masih meneruskan secara konsisten. Dan saya difahamkan untuk bulan Ramadan ni, Yayasan Amal tim ni adalah tim yang pertama akan masuk ke sana berdasarkan maklumat daripada kedutaan dan juga maklumat daripada rakan-rakan diplomatik kita di sana. Dan saya difahamkan kurang daripada mungkin 5 NGO Malaysia yang akan pergi ke sana. Yang setakat ni ada 2 yang saya tahu. Yayasan Amal yang pertama. Dari sudut apa yang nak dicapai, saya serahkan pada Haji Zul untuk ulas sikit. Jadi yang pertama kita kembali kepada Ustaz Haji Zul. Kita nak tahu ibrah ataupun pengajaran yang kita nak tekuni dalam bermusafir, nak bantu saudara kita di sana yang susah, yang jauh termasuk di Afghanistan. Jadi apa ibrahnya, Ustaz? Baik, terima kasih. Macam kita tahulah, dalam bulan Ramadan ni kebanyakan orang menunggu kan, nak beribadah, menunggu nak bersolat tarawih dan sebagainya. Dan antara benda-benda yang Allah pandang sungguh selain kita mempuasakan keikhlasan tu, Allah pandang sungguh sedekah di bulan Ramadan. Jadi saya mengalak agar kita faham umat Islam di Malaysia ni soal sedekah ni hebat, masya-Allah. Bila kita rencanakan pelbagai kempen untuk kita menyantuni umat Islam di mana-mana aja yang susah, masya-Allah, sambutannya cukup hebat. Apatah lagi di bulan Ramadan, ramai yang biasanya takkan lepas peluang ni. Para sedekah tak menjauhkan kita daripada neraka. Sedekah membuatkan harta kita terus bertambah, dan belum ada lagi orang yang bersedekah yang jadi fakir, jadi susah. Dan tambah-tambah di bulan puasa, masya-Allah, berlipat kali ganda.
Dalam satu hadis Rasulullah, setiap amal manusia ni dijanjikan ganjaran antara 10 sampai 700. Itu ganjaran manusia. Tapi kecuali puasa, kata Allah. Sebab puasa tu aku titikkan balasnya. Mungkin dengan satu hari kita berpuasa dengan penuh keikhlasan, penuh kita dengan benda-benda yang lain, kita tanpa sedekah dan sebagainya. Mungkin kerana satu hari tu je Allah jadikan kita syurga, Masya Allah. Jadi itulah peluang yang kita bagi untuk sama-sama kita membantu. Dan kita ingat satu, bila kita berpuasa, kita membantu orang lain berbuka puasa, takkan mengurangkan pun pahala mereka yang berpuasa. Pahala yang kita dapat itu tetap sama. Jadi itulah, jadi kami ini di Yayasan Amal beri peluang ni. Ramai yang kadang menghubungi kami, ucap terima kasih kerana memberi peluang untuk sama-sama mereka merebut saham di akhirat. Jadi insyaAllah kali ini fokus kita adalah untuk food package macam tahun lepas juga. Untuk muslimah yang mendengar siaran kita pagi ini, kita agihan yang kita buat, biasanya kita buat pack makanan sebanyak $50 lah. Dengan duit sekarang lebih kurang $600 untuk satu pack. Satu pack itu kita masuk beras, tepung, minyak dan sebagainya lah, kacang-kacang semua. Dan untuk makluman semua, dengan $50 ni boleh makan untuk keluarga 4 atau 5 orang ni, boleh makan sebulan, insyaAllah. Cukup untuk sebulan Ramadan ni, dia tak perlulah nak berlapar. Ada benda yang nak dimakan waktu berbuka, itu yang penting. Kita tak mahu mereka berpuasa tanpa apa-apa untuk dimakan, dan tanpa apa-apa untuk berbuka pula. Tak ada apa-apa untuk dimakan, jadi kita pastikan ada makanan, insyaAllah. Selain daripada itu, kita akan juga beradakan program untuk iftar bersama dengan anak-anak yatim, bersama dengan balu-balu syuhada, dan juga beberapa orang yang kita pilih yang bersama dengan NGO sahabat kita di sana, untuk pastikan kalau mungkin selama ni setiap hari kalau ada yang bantu makan sebegitu saja, susah sangat. Tapi kali ni kita cuba minta hari-hari special. Maksud dia, kita datang sini adalah kita buat permintaan nasi yang sedap sikit, ada lebih sikit sebagai untuk mereka sama-sama merasai keenakan merasai nikmatnya berbuka puasa. Itu yang penting, insyaAllah. InsyaAllah. Okey, Ustaz, ada beza tak kita memberi kepada yang dekat dengan memberi kepada yang jauh? Adakah pahala lebih sikit kepada negara yang lagi susah ke? Sebab kat Malaysia pun memang ada orang susah, tapi nak kata susah sangat, susah lagi negara lain ataupun Afghanistan tu. Jadi ada beza tak kita membantu ataupun bersedekah memberi kepada yang dekat dengan yang jauh ni, Ustaz? Saya rasa kalau kita nak kira membantu yang dekat ni sebenarnya lebih afdal. Kita membantu yang dekat dengan kita, saudara kita. Tapi kita tengok di Malaysia ni, saya rasa tak ada masalah. Kalau kita buat jamuan berbuka puasa di masjid pun tak pernah mana pun. Biasanya di Kedah ni kadang kita adu-adukan orang ramai datang berbuka puasa. Kita prepare untuk 2-3 orang, datang 50 orang je nak buka puasa kat masjid. Benda makan tu banyak. Benda makan tu banyak. Tapi kalau di sana, Puan, saya biasa lalu tahun lepas, contoh. Kalau lorong-lorong jalan biasa ni, saya tak kisah sangat lorong-lorong kecil. Kalau di jalan utama, masih orang duduk di lain putih untuk minta sedekah. Itu dah gadai nyawa dah. Perempuan duduk di lain putih ni penuh dia. Boleh kata duduk mengharapkan sedekah untuk berbuka puasa dan sebagainya. Itu saya tak boleh tahan. Susah. Dan kadang-kadang kita ketikanya kita terlewat. Kita terlewat sampai jadi buka puasa tu, mungkin masa dah lebih setengah jam dan sebagainya. Masih ada orang yang duduk mengharapkan benda untuk dimakan. Di tengah-tengah jalan dalam kegelapan malam. Dengan anak dia, Masya Allah. Sebab itulah, bila kita dah kenal sekali, melihat suasana macam tu, saya dah prepare lah. Saya dah prepare benda makan roti ke apa di kereta. Jumpa aja, saya terus ambil lah, bagilah. Syukur mereka dapat saya datang berbuka puasa pada saat itu. Sebab itulah, bila jauh dan dekat, dan saya sekarang melalui pengalaman sebegini, saya rasa Masya Allah. Di sana lebih memerlukan perhatian kita, di sana lebih memerlukan
bantuan kita. Jadi itulah saya ceritakan, compare Malaysia dengan di sana, Masya Allah, Allah bagi kita rahmat cukup banyak. Ada sumber lebih lengkap, boleh insyaAllah boleh survive, boleh hidup. Tak ada lagi orang yang boleh mati kelaparan di Malaysia, insyaAllah. Betul. Tapi di sana ada. Okey. Baik, kembali kepada Syed Azwan. Mungkin sedikit pengalaman sepanjang berada di Afghanistan, kali ke pertama, kedua, yang ni kali ketiga. Jadi kali pertama dan kedua tu ada tak peristiwa yang paling sedih, menyayat hati, yang memang membuatkan Syed Azwan terpanggil nak pergi lagi? Dan sebab itulah tajuk kita pun menyantuni Afghanistan yang terpinggir tu. Mesti ada sesuatu yang menyentuh hati Syed. Ada banyak sebenarnya, Ji. Banyak. Paling teruk lah. Tapi terkesan. dia sedih belaka. Cuma saya teringat satu kisah. Nama seorang lelaki ni, nama dia Khalilullah. Dia adalah seorang tukang kasut yang dia duduk tak jauh dari tempat dia baiki kasut tu, tak jauh daripada hotel tempat kami menginap. Dia duduk di kaki 5. Dalam akhir 40-an usia dia. Saya ingat lagi masa saya mula-mula sampai kat dia bagi kasut saya. So masa saya minta dia baiki lah, masa dia baiki kasut saya tu, saya dengar dia sebut beberapa, dia sambil dia bagi kasut, dia cakap, dia sebut hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maulah wa ni'man nasir. Dia saya dengarlah dia zikir. Kita tahu maksud zikir itu apa. Dia kata bahawa cukuplah Allah bagi aku, pelindung aku, cukuplah bagi dia. Dan Khalilullah ni ada, tak silap saya 8 beranak, termasuk isteri dia, 8 atau 7, anak dia 5 atau 6. Dan Khalilullah ni pendapatan dia untuk baiki kasut, saya tanya dia, adalah sekitar nak dapat 200 Afghani pun susah. 200 Afghani sehari pun susah. 200 Afghani sehari ni, Ji, bersamaan dengan RM8 duit kita, $2 dia mereka. Seorang ayah di tepi jalan yang dia tak minta pun sedekah, dia tak minta pun dengan saya. Dia bekerja dan terus bekerja. Dalam keadaan ketika tu bila bercakap, dia beritahulah bahawasanya ekonomi dia teruk, keadaan dia teruk, tapi dia tidak merongok. Tapi orang ni yang saya jumpa tepi jalan yang tak minta apa-apa. Cuma saya nak beritahu, taraf hidup dia adalah 200 Afghani, $800. Satu keping roti di sana adalah lebih kurang 20 Afghani, roti nan yang biasa. Saya ingat dia tidak lagi teruk kat sana, ataupun kerajaan semasa tu tidak lagi runtuh, dan kerajaan tu sendiri tidak, ni adalah kerana harga tepung walau dalam keadaan ketika naik, masih ramai lagi di kalangan peniaga-peniaga roti kat sana tak menaikkan harga roti, dan krisis roti tak berlaku seperti mana kemungkinan Arab di kat Mesir dulu 10-11 tahun yang lepas. Seorang ayah, dan di Kota Kabul juga saya melihat seorang ayah yang menarik tangan anaknya di jalanan, anak dalam usia 10, 7 tahun, 8 tahun, minta sedekah je. Seorang anak yang tarik tangan anaknya untuk bersedekah-sedekah. Apakah maruah seorang ayah apabila terpaksa buat begitu untuk bagi anak-anak dia makan? Kisah yang ketiga, masa mula saya sampai lebih kurang sebulan lepas ni, masa dekat musim sejuk. 7 orang duduk dalam satu kemah yang seluas 2 meter, darat 2 meter, di Syahrir nampak sebuah taman di tengah-tengah kota Kabul. Taman tu dah tak ada. Masa tu ada banyak pelarian daripada luar Kabul, 600-700 km datang lari dan duduk di dalam tu, dalam keadaan tu. Ji bayang. Penonton-penonton pendengar di corong-corong radio bayang. Satu keluarga 7-8 orang yang duduk di dalam kemah yang seluas tu. Bila saya tanya macam mana keadaan, dari mana, dia terus tunjuk dekat telefon dia yang Samsung apa yang paling murah tu, rumah dia dah rosak sebab pegang. Dan dia terpaksa begitu. Ini semua adalah lelaki-lelaki ni je adalah ketua keluarga. Di Malaysia bukan hanya ketua keluarga, malah isteri pun boleh mencari rezeki yang lebih baik daripada di sana. Dan di sana seorang lelaki seolah-olah sudah kehilangan fungsi untuk menjadi seorang ketua keluarga, pemimpin dan seorang ayah. Apabila terpaksa menarik anak mengutip sedekah di jalanan. Itu yang saya nampak. Saya rasa Pak Jo pun nampak benda yang sama. Itu nak menunjukkan bahawa kemiskinan, kedaifan di sana adalah sesuatu yang di luar daripada ini, dan tak semua orang tahu. Kita hanya tahu tentang keburukan saja. Nah, kerana ini saya menyertai bersama dengan tim yang sama. Terima kasih Pak Jo dan juga tim kerana bagi bersama. Dan benda ni akan terus sebab kita semua dah diberi
jadi mata saksi hidup, dan selagi hidup kena cerita dan kena buat setakat mana yang boleh. Besok kelak ditanya oleh Rabbul Jalil, boleh jawab. Sebab tu di Ramadan ni, bila tim yang sama kata nak pergi, bila tim Pak Jo kata boleh sekali, saya akan terus ni, saya tinggalkan kerja. Soal balasan, soal kebaikan itu diadili oleh Tuhan. Manusia tidak ada, tapi kita nak bersama-sama lah untuk semua sekali sahabat-sahabat yang mendengar di radio dan tengok di cara live ni, untuk boleh terus ke Facebook ataupun sosial media Yayasan Amal Malaysia, terus ataupun Yayasan Amal Cawangan Kedah dan semua Yayasan Amal untuk projek kali ni. Saya tak tahu saya menjawab tak, tapi sebab banyak sangat tak pilih satu kan. Begitulah Haji. Baik, itulah ya, bila isteri tak boleh nak bekerja, hanya bergantung kepada si suami ni pula dengan ialah keterbatasan apa yang berlaku di Afghanistan. Baik Ustaz, mungkin boleh ringkaskan sedikit kesimpulan daripada apa yang kita bincangkan ini dalam sama-sama kita jayakan misi Ramadan kali ini, iaitu misi Ramadan menyantuni Afghanistan yang terpinggir. Silakan Ustaz penutupnya. Baik, terima kasih sekali lagi. Jadi penutupnya mudah ajalah. Saya buka peluang pada semua yang mendengar siaran ini untuk sama-sama kita terus membantu mereka yang terpinggir. Kami yang dah merasai, yang berada di sana, sebenarnya kalau Tuan Syed dah kali 3, saya kali kedua dah di sana, dah lihat dengan mata kepala sendiri kesulitan, penderitaan dan sebagainya. Jadi terkesan di hati dan terpaksa untuk membantu. Tak ada jalan lain lagi dah. Kita jangan sampai kita di sini mati kekenyangan, di sana mati kelaparan, insyaAllah. Jadi saya buka peluang kepada semua yang terus mendengar siaran ini untuk terus boleh ke Facebook kita Yayasan Amal Kedah ataupun Yayasan Amal Malaysia, untuk kita sama-sama menyumbang bagi membantu memastikan mereka mempunyai makanan, terutama di dalam bulan Ramadan ini, insyaAllah. Jadi semoga Allah memberkahi kita, semoga Allah berahmat kita atas bantuan ini, insyaAllah. InsyaAllah. Jadi sama-sama kita membantu, dan boleh tengok sebenarnya di live Facebook kami ataupun di Yayasan Amal Malaysia sendiri. Baik, akhir sekali Syed Azwan, ringkasnya. Sama-sama rebut peluang ni. InsyaAllah Ramadan beberapa hari lagi. Kita buat setakat mana yang kita mampu, kita di dalam kawalan kita. Dalam apa cara sekalipun, membantu daripada segi kewangan, membantu daripada segi ini, termasuklah berdoa. Yang paling penting sekali, kita sama-sama minta dengan bahawasanya Afghanistan keluar daripada kepopong, kemiskinan, keganasan, sekatan yang mereka alami, sebagai saudara seakidah dengan mereka dan saudara kemanusiaan. Itu je. Itu dia. Terima kasih kepada Syed Azwan Syed Ali, aktivis kemanusiaan ataupun wartawan yang mewakili Yayasan Malaysia, bersama juga Ustaz Haji Zulkifli Baharom selaku Naib Presiden Yayasan Amal Malaysia dan juga Ketua Misi YAM ke Afghanistan 2023. Kalau anda ingin membantu, anda boleh salurkan di Maybank Yayasan Amal Malaysia di 552189524357. Sekurang-kurangnya dengan bantuan anda itu, sumbangan anda itu dapat memberkati dengan limpah kurnia yang diberikan itu juga, dapatlah kita merebut pahala pada bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Sekian Nota Rohani untuk waktu ini. Saya Nazira Noran. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ji. Terima kasih Bernama Radio.